Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita bagi mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal untuk tajuk isometri. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut dalam tajuk lukisan isometri, adalah lebih baik kita kenal pasti apakah yang dimaksudkan dengan lukisan isometri. Lukisan isometri merupakan lukisan bergambar tiga dimensi yang menunjukkan ukuran kelebaran, ketinggian dan kedalaman sesuatu objek. Lukisan ini akan memperlihatkan objek yang dilukis itu dari tiga sudut pandangan, iaitu pandangan atas, hadapan dan pandangan sisi. Raja di bawah ini menunjukkan satu lukisan unjuran ortografik. Okey, dalam lukisan unjuran ortografik, dia adalah satu lukisan dua dimensi yang menunjukkan tiga pandangan. Dari ketiga-tiga pandangan itu, kita gabungkan dalam satu lukisan, okey, dinamakan lukisan isometri. Lukisan isometri adalah lukisan tiga dimensi yang menggunakan paksi condong bersudut 30 darjah daripada garisan ufuk. Okey, gambar rajah menunjukkan yang garisan berwarna merah ini adalah garisan ufuk dan ini adalah sudut condong ataupun paksi condong yang bersudut 30 darjah. So, daripada paksi condong ini, maka terbentuklah pandangan hadapan, pandangan sisi dan pandangan pelan. Daripada pandangan hadapan, kita boleh kenal pasti ketinggian objek, okey, dan kelebaran objek. Manakala dari pandangan kita dapat kedalaman objek dan ketinggian objek. Manakala pada pandangan pelan, kita akan dapat kelebaran dan kedalaman objek. Jenis paksi isometri. Paksi isometri kita ada tiga jenis, iaitu paksi biasa, paksi terbalik dan paksi panjang. Dalam lukisan isometri jenis paksi biasa, permukaan atas objek dapat ditunjukkan dengan lebih jelas. Garisan isometri dilukis bersudut 30 darjah di atas garisan mengufuk dan titik X adalah titik terendah. So, ini adalah titik X, ini paksi condong bersudut 30 darjah. Okey, dengan menggunakan lukisan isometri jenis paksi biasa, kita dapat menunjukkan permukaan atas objek dengan lebih jelas. Okey, untuk lukisan isometri jenis paksi terbalik, permukaan bawah objek dapat ditunjukkan dengan lebih jelas. Lukisan isometri bersudut 30 darjah dilukis di bawah daripada garisan mengufuk. So, ini garisan mengufuk. Paksi condong adalah ke bawah sebanyak 30 darjah. So, di sini kita dapat memperlihatkan permukaan bawah dengan lebih jelas. Manakala yang ketiga, lukisan isometri jenis paksi panjang. Lukisan ini sesuai untuk objek yang berbentuk panjang. Okey, dapat ditunjukkan dengan lebih jelas. Satu daripada paksi isometri adalah selari dengan garisan mengufuk dan paksi condong pula dilukis sebanyak 120 darjah daripada garisan panjang. So, ini paksi mengufuk selari dengan paksi panjang. Ini adalah paksi condong dia sebanyak 120 darjah. Perbezaan garisan isometri dengan garisan bukan isometri. Garisan isometri merupakan garisan yang kedudukannya selari dengan paksi isometri. Garisan bukan isometri merupakan garisan yang kedudukannya tidak selari dengan paksi isometri. Okey, yang mana satu paksi isometri? Paksi isometri kita ada garisan menegak,
Okey, kita ada garisan paksi condong. Condong 30 darjah ke kanan and 30 darjah ke kiri. Selain daripada itu adalah bukan garisan isometri. Contohnya garisan condong ini. Ini bukan garisan isometri. Okey. Yang garisan isometri hanyalah garisan menegak dan garisan condong 30 darjah kanan dan 30 darjah ke kiri. Itu garisan isometri. Okey, kaedah melukis bongkah isometri, kita ada dua jenis. Kita ada jenis kerangka dan jenis kotak. Manakala kaedah melukis bulatan dan lengkung isometri, kita ada jenis koordinat dan jenis empat pusat. Okey, untuk membina bongkah menggunakan kaedah kotak, okey, bermula daripada kotak khayalan, and then kita masukkan elemen reka bentuk. So, di sini saya tunjukkan macam mana kita nak buat kotak khayalan. Okey, kita start daripada garisan menegak and then garisan isometri. Okey, di sini kita mulakan dengan membina kotak khayalan. Kita bayangkan sebiji kotak. So, daripada sebiji kotak ini, kita masukkan elemen-elemen dia. Elemen-elemen sehingga terbentuk bongkah yang kita nak lukis. So, garisan biru ini adalah garisan objek bongkah tersebut. Manakala kaedah kerangka. Okey, kaedah ini sesuai untuk objek-objek atau bongkah yang mempunyai puncak. Okey, contohnya kon dan piramid. Bermula dengan memindahkan ukuran tapak, okey, daripada lukisan ortografik, kita pindahkan tapak dia panjang dan lebar, and then kita pindahkan ukuran ketinggian dia. Kita carikan titik tengah di sini, and then dapatkan ketinggian piramid tu. So, daripada situ, baru kita unjurkan ke tapak. Perbezaan kaedah kerangka dan kaedah kotak. Okey. Okey, kaedah kerangka bermula daripada seseorang pelukis membayangkan ketinggian bongkah untuk mendapatkan gambaran bentuk dia. Selalunya digunakan untuk melukis bongkah kon atau piramid. Manakala kaedah kotak bermula dengan pelukis membayangkan objek yang perlu dilukis berada dalam kotak khayalan dia. Seterusnya, membina bulatan atau lengkuk isometri menggunakan kaedah empat pusat. Kebiasaan digunakan bagi lengkuk yang dapat dikenal pasti kedudukan pusat. Bermula dengan melukiskan rhombus berbentuk ukuran D darab D. Maksud dia panjang dia D dan lebar dia D. Panjang dan lebar, dia punya ukuran dia adalah sama pada permukaan yang hendak dibina bulatan. Rhombus dibagikan kepada 4 dan setiap titik persilangan disambungkan dengan bucu rhombus yang bertentangan. Okey, di sini saya nak tunjukkan macam mana kaedah membina bulatan dan lengkuk isometri menggunakan kaedah empat pusat. Okey, diberi contoh, kita ada satu bongkah isometri di sini dan kita dikehendaki membina bulatan isometri pada setiap permukaan ini. Okey, kita pergi kepada permukaan yang kanan. Dalam permukaan ini, kita kenal pasti bentuk ini adalah bentuk rhombus. Dia mesti bentuk rhombus. Sebab apa? Sebab bulatan mempunyai tinggi dan lebar dia dalam ukuran yang sama. Okey, daripada rhombus yang kita dapat ni, kita dapatkan titik tengah
Okey, kita dapatkan titik tengah bagi setiap sisi rhombus ini. And then kita unjurkan, kita bahagikan rhombus ini kepada 4 bahagian. Okey, mengikut garisan isometri. Okey, setelah rhombus ini dibahagikan dengan 4, kita ambil bucu, satu bucu yang sudut dia besar di sini, bukan sudut yang kecil. Okey, kita sambungkan ke titik tengah. Okey. Titik tengah pembahagi yang kita dah bagi tu tadi. So dari sini bucu ini gunakan bucu ni sebagai pusat, and then jejari dia yang ini kita binakan satu lengkuk. Okey. So kat sini pelajar perlu faham kalau pusat dia di sini, okey, lengkuk dia bertentangan dekat sini. Lengkuk dia setentang. Okey, seterusnya macam mana kita nak buat lengkuk sebelah sini? Okey, kita unjurkan ke titik tengah ataupun bahagi rhombus tu tadi. And then kita buat lengkuk. Seterusnya langkah ketiga dengan menggunakan titik persilangan. Persilangan dari sini dengan sini. Okey, garisan ini dengan garisan ini titik persilangan dia. Dengan menggunakan titik persilangan ni sebagai pusat, kita bina lagi satu lengkuk dekat sini. Okey, dan lengkuk yang seterusnya, titik persilangan ini, persilangan yang besar ni tadi dengan yang ini, kita jadikan dia sebagai pusat, and then kita bina satu lengkuk kat sini. Okey, ini untuk permukaan sebelah kanan. Okey, macam mana permukaan sebelah kiri? Kaedah dia still lagi sama. Cuma apa yang pelajar perlu faham kat sini, bentuk bulatan isometri yang kita nak lukis ini. So, bila bentuk rhombus dia bentuk macam ini, sebelah sini sudut kecil, sebelah sini sudut besar. Jadi, objek bulatan isometri ini dia jadi lain. Okey, kaedah still lagi sama. Kita bahagikan rhombus ini kepada 4 bahagian. Okey. Kemudian daripada bucu kita sambungkan ke pembahagi rhombus tu tadi. Kemudian daripada sini kita bina satu lengkuk. Okey. Okey, untuk lengkuk yang besar seterusnya kita ambil bucu yang ini sebagai pusat. And then bina satu lengkuk dekat sini. Kemudian ambil titik persilangan ini sebagai pusat. Bina satu lengkuk yang kecil. Titik persilangan ini sebagai satu pusat. Bina satu lengkuk lagi, satu kat sini. Okey. So ini adalah bulatan isometri. Dia bulatan tapi pada pandangan isometri. Okey, last kali yang pada bahagian pandangan atas. Bulatan pada pandangan atas. Kaedah dia sama juga, kita bahagikan kepada 4 bahagian rhombus. Okey. Kat sini macam biasa, kita tahu sudut kat sini besar, sudut ini kecil. So, bila sudut ini besar, kita akan dapat lengkuk yang besar ni tadi. Okey, nak dapat lengkuk yang besar, kita ambil titik sudut ini sebagai pusat atau titik sini sebagai pusat. Okey, kita buat sambungkan ke pembahagi rhombus tu tadi. And then baru kita buat lengkuk. Okey, untuk lengkuk yang ini, titik sini sebagai pusat. Okey, untuk yang kecil ini, titik sini sebagai pusat. Persilangan antara garisan unjuran tu tadi. So, kita dapat 3 biji bulatan isometri. Seterusnya, membina bulatan dan lengkuk isometri menggunakan kaedah koordinat. Okey. Okey, biasanya kaedah ini digunakan bagi membina lengkuk yang mana kita tidak dapat kenal pasti kedudukan pusat dia kat mana. Okey, contohnya lengkuk ini. Okey, dari lengkuk ini kita tak dapat tahu. Kita tak dapat pusat dia kat mana. Mungkin dekat sini, mungkin kat bawah ni. Okey, dia tak ada dalam
pandangan ini. Okey, jadi kita menggunakan kaedah koordinat. Okey, cara dia, langkah pertama, lengkuk yang kita nak bina pada isometri ini, kita bahagikan kepada 5 bahagian. Bahagian pertama di sini, kedua, ketiga, keempat dan kelima hujung sekali. Okey. Daripada sini, jarak antara titik satu ni, contoh dia, titik satu ke garisan mendata ini, kita ukur guna jangka lukis and then kita pindahkan dekat sini. Okey, jarak 2 kita pindah dekat sini, jarak 3 pun kita pindah dekat sini. And then jangan lupa titik awal dan titik akhir dia dekat sini. Okey, jarak lengkung dan garis mendata yang telah dipindahkan. So ini contoh membina bulatan, membina lengkuk menggunakan kaedah koordinat. Okey, di sini saya tunjuk lagi satu contoh membina lengkuk menggunakan kaedah koordinat. Dia beri satu lukisan unjuran ortografik di sini. Okey, dari sini kita gunakan kaedah kotak dulu untuk membina bongkah dia. Dapatkan pandangan hadapan and pandangan pelan. Okey, sampai ke step ini, kita nak bina lengkuk ini. Nak bina lengkuk ini pada permukaan sisi ini. Okey. So, macam mana kita buat? Yang pertama kita yang pertama kita bina koordinat dia kat sini. So, ini lengkuk yang pada lukisan. So, jarak antara garisan mendata hujung ini ke sini. Titik 1, dari hujung ni ke titik 1. Selepas kita buat garisan mendata secara koordinat ni, kita ukur jarak daripada sini ke titik 1. Okey. Kemudian pergi ke titik 2. So, jarak ini dari sini ke sini, kita transfer. Titik 3, dari sini ke sini, kita transfer kat sini. Okey. So, selepas itu, kita tak ada dah. Yang titik keempat ni, dia bawah ni lah. Kita sambungkan lengkuk ini. Dapat dia punya lengkuk isometri ni tadi. Okey, kemudian macam mana kita nak buat lengkuk kat sebelah kanan. Yang ini pun kita transfer. So, berapa banyak kita nak kena transfer kat sini. Kita tahu jarak daripada kiri ke kanan berdasarkan kepada kiri titik sini dan titik sini. So, ukur jarak dari sini ke sini, maka kita dapat dia punya jarak ini. Okey, ini contoh kaedah koordinat. Okey, sekian, terima kasih.